Antara lain tentang Expo Inovasi Islam USIM dan juga ASM yang memberi manfaat kepada golongan orang kelainan upaya ataupun orang kurang upaya. Jadi kerana orang kelainan upaya juga merupakan sebahagian daripada modal insan untuk menyumbang kepada pembangunan negara, dan kita rasa kita perlu meraihkan mereka juga kerana setiap mereka itu mempunyai kelebihan, Fitri. Betul. Dan dia ada macam ada satu stigma kalau OKU dia kena urut kaki. Fitri saya tahu. Yalah, memanglah. Jadi mereka hanya tujuan kerja mereka dialihkan begitu saja. Sedangkan mereka ni ada yang kelulusan tinggi, Betul. ada yang bergelar doktor falsafah dan sebagainya. Jadi kita hanya lihat mereka aspek itu saja. Sebab ada juga cendekiawan dari kalangan OKU yang nak datang ke kedai makan tapi dihalau takut mereka minta derma. Ini satu penghinaan. Sedangkan mereka ni walaupun anda ternampak mereka ni kurang upaya tetapi ada kelebihan upaya yang mereka telah lakukan. Dan ini satu lagi usaha yang dilakukan oleh USIM dan juga ASM. Bagaimana kita mendekati golongan kelainan upaya ini. Kerana mereka juga telah menyumbang sebenarnya banyak ciptaan-ciptaan mereka yang ditengahkan dalam expo ini. Ya, ini gabungan yang menarik antara USIM dan juga Akademi Sains Malaysia untuk memudahkan pergerakan OKU dan sebagainya. Saksikan bingkisan indah ini. Walaupun serba kekurangan, orang kelainan upaya OKU adalah antara modal insan yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Dari itu, pelbagai inisiatif dilakukan bagi membolehkan golongan berkenaan memanfaatkan kebolehan mereka. Ini termasuklah melalui pelbagai penyelidikan dan penghasilan inovasi yang dapat membantu memudahkan urusan seharian golongan OKU. Bertempat di Stadium Tertutup Nilai Negeri Sembilan, hujung minggu lalu telah berlangsung Expo Inovasi Islam 2013. Menariknya, Expo Anjuran Universiti Sains Islam kali keempat ini mengetengahkan kepada ciptaan berkaitan OKU. Sebanyak 10 buah universiti tempatan mengambil bahagian dalam Expo selama 3 hari ini dan kebanyakan mereka mengetengahkan ciptaan yang berkait rapat dengan OKU. Kaitan terhadap golongan OKU ni kurang mendapat sambutan. So therefore kita mahu membantu golongan-golongan ini especially. That's one of the reason kita mengadakan golongan OKU lah. Apart from that, kita ingin menyahut Suwan Mosti, inovasi inklusif yang ingin mentengahkan tema OKU as well. Di samping kita juga dalam Islamic Science, kita juga di USIM kita ada mentengahkan banyak produk-produk untuk golongan istimewa ni seperti Braille Al-Quran. So these are the things that kita want to move one step forward. Pada masa yang sama kita mengintegrasikan sains Islam. Selain melihat pelbagai ciptaan berkaitan OKU, pengunjung ke Expo ini juga berpeluang merasai sendiri pengalaman menjadi OKU. Pengunjung boleh merasai bagaimana kehidupan seseorang yang lumpuh, buta, pekak dan tempang. Bagi Zulafik Zaim Zulkifli, cubaannya menjadi orang yang lumpuh kaki menyedarkan dirinya akan kesusahan yang dihadapi golongan itu. Benda ni kita nampak orang-orang kurang upaya buat macam senang kan, tapi sebenarnya bila kita cuba sendiri dia memerlukan kesabaran juga dan juga kekuatan. Sebab sebenarnya kita nak menolak ni bukannya mudah, sebenarnya memang susah. Lagi-lagi bila kita buat naik bukit, turun bukit tadi, benda yang ya kita biasa sebagai manusia biasa yang lengkap ada dua kaki ni memang mudah buat benda tu sehari-hari. Tapi bagi orang-orang yang kurang upaya ni agak susah bagi mereka. Dengan membawa kursi roda ni untuk menolak ni memerlukan kekuatan yang agak banyak lah bagi saya. Sementara bagi Muhammad Nazri Halim dan Nur Atika Abu Samah, mereka merasa amat bertuah kerana dikurniakan dengan deria penglihatan. Kedua-dua mereka merasai cabaran dan kesulitan yang dihadapi ketika menyelami kehidupan sebagai orang buta. Biasa melihat, tapi bila saya cuba untuk jadi orang buta, saya rasa jadi kosong. Saya tak boleh nak mengagak apa yang berada di sekeliling saya. Kita yang celik ni, kita lihat dunia ni indah kan. Ciptaan Allah, bila kita nampak kehijauannya, kicauan burung-burung. Apabila kita seperti kesepian lah. Bila kita tidak dapat lihat apa-apa saja. Gelap, seperti hidup dalam gua yang tiada cahaya langsung. Susah dan perit jugalah. Kalau kita tak boleh membaca, kita nak buat sesuatu tu memerlukan ketabahan dan kesungguhan yang luar biasa lah. Okey, baik. Biasa saya berkunjung ke pusat refleksologi. Jadi mereka ni datang bekerja hanya bertongkat.
sedangkan naik kenderaan awam pergi ke tempat-tempat yang susah